نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد. Saudara muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, saya Haji Zakaria daripada syarikat travel Raudhah Jaya Travel and Tours Sdn Bhd yang mengadakan package tiap-tiap bulan menggunakan penerbangan Malaysia Airlines atau MAS dan SV Saudi Airlines dengan hotel di Mekah, hotel 5 bintang, sama ada Anjum ataupun Dar Al-Iman di Safwa Tower, ataupun hotel-hotel 3 bintang 4 bintang lain seperti Oasis, Olayan dan sebagainya yang jaraknya tidak melebihi 100 meter. Dengan setiap kali penerbangan, syarikat pastikan hotel dan penerbangan confirm dengan makan full box 3 kali sehari, 2 orang pengiring jemaah sebagai mutawif dan penjaga petugas, dan insyaAllah ada speed train, kereta api laju 3 kali umrah dan beberapa keistimewaan yang lain. InsyaAllah siapa yang berhajat untuk menunaikan umrah boleh dah hubungi syarikat Raudhah Jaya yang ada di Kemaman, Kuantan dan Kuala Terengganu. Hubungi saya. Telefon atau WhatsApp 0199367657. Alhamdulillah. Semoga kita semua dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu agungnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada kali ini siri yang ketiga, saya akan berkongsi ilmu dan pengalaman untuk kita sama-sama beribadah menunaikan umrah dengan sempurna di tanah suci, dua tanah haram, dan diterima oleh Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya lanjut, terlebih dahulu saya menyentuh sedikit mengenai niat dalam mengerjakan umrah, sambungan pada siri yang kedua, iaitulah seorang untuk rukun yang pertama bagi menunaikan umrah ialah berniat di miqat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagaimana kiranya kita terlepas daripada miqat, tertidur atau apa-apa alasan yang lain, apakah kita masih boleh untuk mengerjakan umrah? Jawabnya boleh. Kita terus berniat walaupun telah melepasi miqat, umrah kita sah. Cuma berniat di miqat adalah wajib umrah, maka setiap kewajipan umrah yang ditinggalkan maka tidak ada bayar dam. Maka kita berniat dan membayar dam kerana tidak berniat di miqat. Bagaimana pula kanak-kanak yang hendak mengerjakan
umrah, yang pergi menunaikan umrah bersama keluarga, bersama bapa atau wali. Bagaimana cara berniat? Bagaimana bapa atau wali berniat dan melakukan kerja-kerja umrah bagi kanak-kanak yang belum mumayyiz? Jawapannya, cara bapa atau wali berniat dan melakukan kerja-kerja umrah bagi kanak-kanak yang belum mumayyiz adalah, yang pertamanya, niat. Bapa atau wali hendaklah berniat dalam hatinya dengan menjadikan anak tanggungannya sebagai ihram. Lafaz niatnya, contoh lafaz niatnya, sahaja aku mengerjakan umrah. Sekali lagi saya ulang. Sahaja aku mengerjakan umrah untuk anakku atau tanggunganku, dan aku berihram dengannya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulang sekali lagi. Sahaja aku mengerjakan umrah untuk anakku, atau boleh disebut untuk tanggunganku, dan aku berihram dengannya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulang sekali lagi. Sahaja aku mengerjakan umrah untuk anakku atau tanggunganku, dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Hukum asalnya, umrah untuk kanak-kanak yang belum baligh tidak wajib ke atas kanak-kanak yang belum baligh untuk menunaikan haji ataupun umrah. Jika kanak-kanak yang mumayyiz maknanya yang tahu membezakan antara kotor dan bersih, tahu kerja-kerja haji atau umrah dan boleh membuatnya sendiri, maka haji dan umrahnya sah, tetapi tidak menggugurkan fardu haji atau umrah untuk dirinya. Ia boleh berniat haji atau umrah bagi dirinya dengan syarat diizin oleh bapa, atau walinya. Jika kanak-kanak itu belum mumayyiz, tak mumayyiz lagi, tidak dapat membezakan antara kotor dan bersih, dan ada bersama bapanya atau walinya, maka bapa atau walinya lah yang berniatkan dan melakukan kerja-kerja haji atau umrah bagi kanak-kanak itu, seperti yang saya sebutkan tadi. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan, bagi yang bawa anak-anak dan berniat umrah untuk anak-anaknya atau tanggungannya, selepas dia berniat tadi, bagi pihak anaknya, maka yang keduanya menjadi kewajipan kepada bapa atau walinya memastikan rukun dan wajib haji atau umrah anak-anak atau siapa yang di bawah tanggungannya itu, anak-anak yang diniatkan untuk mengerjakan umrah dan haji, dibawa bersama untuk menyempurnakan setiap rukun-rukun umrah. Bermula daripada berniat, rukun yang kedua tawaf, rukun yang ketiga sa'i,
Rukun yang keempat, tahallul, bercukur atau bergunting, dan hendaklah dilaksanakan secara tertib. Yang ketiganya, apabila sudah berniat, hendaklah dijaga 13 pantang larang dalam ihram. Bapa atau wali wajib menjaga anak atau tanggungannya dari melakukan perkara-perkara yang dilarang dalam ihram. Jika kanak-kanak itu yang belum mumayyiz, yang tak tahu membeza di antara kotor dan bersih, melakukan perkara-perkara yang dilarang dalam ihram, tidaklah dikenakan dam. Tetapi bagi kanak-kanak yang mumayyiz, yang dah dapat membezakan di antara kotor dan bersih, maka wajib disempurnakan dam bagi setiap kesalahan yang dilakukan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagaimana pula sekiranya ada para jemaah, contohnya jemaah wanita ataupun siapa-siapa yang berhajat untuk menunaikan umrah, tiba-tiba sebelum berniat, sebelum sampai di miqat sehari atau beberapa hari sebelumnya atau beberapa detik sebelumnya, tiba-tiba terhalang. Contohnya perempuan sebelum sampai di miqat untuk menunaikan, untuk berniat umrah, tiba-tiba kedatangan haid, apakah masih boleh menunaikan umrah, berniat dan menunaikan umrah? Jawapannya boleh. Yang dilarang bagi perempuan haid hanyalah tawaf. Adapun rukun-rukun yang lain boleh dilakukan. Cuma cara berniatnya adalah berniat bersyarat. Niat bersyarat yang pertama yang kita bincangkan dalam siri yang kedua, selepas kita berniat, sahaja aku menunaikan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, dan ditambah dengan niat bersyarat, sekiranya aku terhalang oleh sesuatu halangan, maka aku jadi halal dengannya. Atau boleh ditambah di mana aku terhalang, maka gugurlah kewajiban umrahnya, maka dia bukan lagi seorang yang mengerjakan umrah dan tidak perlu membayar dam. Bagi jemaah yang terhalang sebelum sampai di miqat untuk berniat, contohnya perempuan yang kedatangan haid, maka dia masih boleh lagi meneruskan kerja umrah. Cuma dia berniat setelah sampai di miqat, sebelum melepasi miqat, dia berniat sahaja aku menunaikan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, ditambah dengan niat bersyarat, sekiranya halangan aku ini, ataupun dia sebut khusus, sekiranya haid aku ini belum lagi suci selepas 4 hari, maka aku jadi halal dengannya. Maka dia masuk ke Mekah
Atau dia kalau ke Madinah, dia masuk ke Madinah, dia berniat di Bi'adi tadi, dan bila masuk ke Makkah, maka dia tidak boleh mengerjakan tawaf, kerana syarat sah tawaf itu mesti bersih daripada haid dan nifas, salah satunya. Maka hendaklah dia menunggu di hotel, menunggu sucinya sehari, 2 hari, 3 hari. Hari keempat, katakan dia sudah bersih dan suci, dia cek betul-betul sudah suci, bersih, maka dia mandi, mengangkat hadas yang besar, mandi wajib, kemudian berpakaian yang sesuai, menutup aurat dan sebagainya, terus masuk ke masjid dan menunaikan rukun yang kedua dan seterusnya rukun-rukun yang lain, sehingga sempurna rukun-rukun umrahnya. Tetapi sekiranya hari yang kelima haidnya belum suci lagi, maka oleh kerana dia telah niat bersyarat, sekiranya haid aku ini belum suci lagi selepas hari keempat, maka aku jadi halal dengannya. Maka dia jadi halal, maka gugurlah kewajipan hajinya, maka dia terlepas daripada segala pantang larang, dia jadi orang biasa. Dia menunggu tarikh-tarikh masa-masa suci. Jika dia suci sebelum keluar daripada Makkah, maka hendaklah dia pergi ke miqat untuk berniat. Miqat yang paling dekat ialah ke Tanah Ain, di Masjid Aisyah. Maka dia berniat di situ, dan dapatlah rukun yang pertama, dan terus kembali ke Mekah untuk menunaikan rukun-rukun umrah yang seterusnya secara tertib hingga selesai, maka dapatlah umrahnya. Jika sehingga pulang masih lagi belum suci, maka baginya tiada umrah, tetapi pahala umrahnya tetap dapat, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, itulah sedikit lanjutan daripada hubungannya dengan berniat untuk melakukan umrah. Secara sepintas selalu, mungkin secara detailnya atau perincinya, tuan-tuan dan puan-puan boleh bersemuka dengan ustaz-ustaz, penceramah-penceramah yang dapat memberikan penerangan apa-apa sahaja yang tuan-tuan dan puan-puan masih belum jelas. Selepas kita berniat, kita menjaga 13 pantang larang sampai di tempat kediaman kita di hotel, maka tanggungjawab dan tugas kita seterusnya ialah untuk menyempurnakan rukun yang kedua bagi umrah, iaitulah tawaf. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, apakah yang dimaksud dengan tawaf? Apakah erti tawaf? Pengertian tawaf ialah mengelilingi Kaabah dengan syarat-syaratnya. Tawaf berada di dalam Masjidil Haram, maka kita akan masuk ke dalam Masjidil Haram dan kita mengelilingi Kaabah dengan syarat-syaratnya.
sehingga yakin cukup bilangan dengan sempurna, maka selesailah rukun yang kedua, iaitu tawaf. Apakah dia syarat-syarat sah tawaf? Yang pertamanya, mestilah seorang yang hendak melakukan tawaf mestilah suci daripada hadas. Sama ada hadas besar ataupun hadas kecil. Yang keduanya, suci badan, pakaian, tempat tawaf daripada najis. Pastikan, terutamanya bagi jemaah yang membawa masuk selipar ataupun kasut bagi perempuan, masuk ke dalam beg selipar, kemudian dibawa bersama ketika tawaf. Pastikan di tapak selipar atau kasut tidak ada najis, tahi cicak, tahi burung merpati dan sebagainya. Pastikan semuanya bersih daripada najis, barulah kita boleh meneruskan perjalanan kita menuju ke Kaabah untuk menunaikan rukun yang kedua. Bagi yang mendukung mengandung anak-anak, hendaklah pastikan anak-anak tidak ada najis, tidak ada air kencing, tidak ada tinja tahi di dalam pampers dan sebagainya. Betul-betul bersih, barulah boleh memulakan tawaf. Selesai tawaf yang pusingan pertama, sebelum memulakan pusingan yang kedua, cek sekali lagi najis anak-anak. Pastikan tidak ada najis. Anak-anak yang kita tanggung, yang kita dukung, boleh kita meneruskannya. Yang ketiganya ialah mestilah menutup aurat. Menutup aurat. Bagi lelaki, auratnya bagi mazhab kita di antara lutut dan pusat. Bagi perempuan, seluruh tubuhnya, badannya, kecuali muka dan dua tapak tangan. Hendaklah dijaga. Jangan sekali terdedah auratnya. Jika dengan sengaja, maka batal tawafnya. Jika tidak sengaja, maka hendaklah cepat-cepat ditutup auratnya. Seterusnya ialah mestilah bermula pada sujud Hajarul Aswad dan berniat tawaf. Bagi tawaf umrah, maka ia sunat. Kerana selepas kita berniat umrah dan ihram, maka terkandung di dalamnya niat-niat setiap rukun yang lain. Cuma kita sunat mengulanginya. Tetapi sekiranya tawaf itu tawaf wada' atau tawaf nazar ataupun tawaf sunat, maka wajib kita berniat. Tapi tawaf umrah sunat kita berniat sebelum menepasi sempadan Hajarul Aswad. Sebelum melepasi sudut Hajarul Aswad, dengan kita berniat, sahaja aku melakukan tawaf umrah 7 pusingan kerana Allah Ta'ala. Itu seringkas-ringkasnya. Kemudian kita terus melangkah kaki untuk melakukan pusingan yang pertama, seterusnya pusingan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh
dengan yakin dan sempurna. Yakin dan sempurna dengan menjaga segala syarat-syarat sah tawaf, tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan sah tawaf, maka selesailah rukun yang kedua. Dan ingat, setiap kali kita berpusing mengelilingi Kaabah, pastikan kita menjadikan Baitullah di sebelah kiri dan kita terus berjalan ke hadapan. Khususnya mengelilingi Kaabah mestilah cukup 7 pusingan dengan yakin dan sempurna. Dan kita berjalan dengan niat untuk menunaikan tawaf. Tidak boleh lara berpaling niat dengan dalam setiap pusingan yang kita lakukan. Sebagai contohnya, ketika kita mengelilingi Kaabah, kemudian sambil kita berjalan mengelilingi Kaabah, kita bergambar, berselfie dan sebagainya, maka perjalanan kita pada masa itu sudah tidak ada lagi dengan tujuan tawaf, tetapi tujuan untuk berfoto-foto, berselfie, maka pusingan itu menjadi batal. Ingat, jika kita tidak tambah 1 pusingan lagi, maka tawaf kita tidak cukup 7 pusingan, maka tidak sempurna, maka kita tidak boleh meneruskan ke rukun-rukun yang lain. Hendaklah khusyuk, tumpukan sepenuhnya. Kita berjalan keliling Kaabah, tidak ada tujuan dan nawaitu yang lain, melainkan kerana kita mengelilingi Kaabah. Adapun istilahnya tawaf, tidak ada kerja-kerja lain, niat-niat lain. Kita hanyalah berzikir, berdoa, berjalan dengan tujuan untuk tawaf semata-mata. Dan tawaf ini mestilah berlaku di dalam Masjidil Haram. Dilakukan dalam Masjidil Haram dan hendaklah di luar daripada Hijr Ismail, ataupun di luar daripada Syazarwan, kaki Kaabah. Tidak boleh menyentuhnya sekiranya pada tempat-tempat tersebut ada wangi-wangian yang disapukan. Itulah dia syarat-syarat yang mesti dijaga. Sekiranya semua syarat-syarat tadi dijaga, maka tawaf kita akan sempurna. Bila cukup 7 pusingan, kita selesai melakukan rukun yang kedua. Adapun jenis-jenis tawaf ini, ada beberapa jenis tawaf. Yang pertamanya ialah tawaf rukun umrah. Ia tawaf kerana kita mengerjakan umrah. Ada tawaf qudum, ada tawaf tahiyat al-bait. Tiap kali kita masuk Masjidil Haram, disunatkan bagi kita untuk tawaf. Ada tawaf sunat, kita tidak mengerjakan umrah, kita hanya pergi masuk ke dalam Masjidil Haram dan kita pergi tawaf. Kita berniat, sahaja aku menunaikan tawaf sunat kerana Allah Ta'ala. Ada tawaf nazar. Ada jemaah seseorang yang bernazar ketika di kampungnya, sebagai contoh, sekiranya penyakit aku ini sembuh, maka aku bernazar untuk menunaikan tawaf di Masjidil Haram.
maka wajib baginya sebelum melakukan tawaf dia berniat, sahaja aku tawaf nazar kerana Allah Ta'ala. Dan seterusnya ialah tawaf wada'. Tawaf wada' ialah tawaf selamat tinggal. Sebelum kita meninggalkan tanah haram, kita hendaklah bagi Imam Syafi'inya wajib ke atas kita untuk masuk ke dalam Masjidil Haram untuk menunaikan tawaf 7 pusingan dengan berniat, sahaja aku menunaikan tawaf wada' kerana Allah Ta'ala, dengan menjaga syarat-syarat sah tawaf dan sempurna, yakin, maka selesailah tawaf wada' dan barulah kita keluar untuk pulang ke tanah air ataupun pergi ke Madinah atau ke destinasi yang lain. Seterusnya, apakah dia perkara-perkara yang disunatkan ketika tawaf? Yang pertamanya, ketika kita melakukan tawaf, maka kita disunatkan untuk berjalan kaki. Yang keduanya, beraktibat, iaitu kita mentedahkan bahu kanan bagi jemaah lelaki sahaja. Bagi jemaah lelaki sahaja. Melakukan ramal bagi tawaf yang diiringi dengan sa'i bagi orang lelaki, iaitu pada 3 pusingan yang pertama. Ramal ialah kita berlari-lari anak pada 3 pusingan yang pertama bagi jemaah lelaki sahaja, sunat sekiranya keadaan mengizinkan. Seterusnya, istidam Hajarul Aswad dan mengucupnya. Istidam Hajarul Aswad dan mengucupnya. Itulah kita mengangkat tangan kanan dan kita melambai ke arah Hajarul Aswad seolah-olah kita menyapu Hajarul Aswad, dan kita mengucup tapak tangan kita di sudut Hajarul Aswad. Manakala di rukun Yamani juga kita disunatkan untuk kita istilam ataupun melambai tangan, cuma kita tidak disunatkan untuk mengucup tangan kita. Seterusnya, ketika melakukan tawaf, perbanyakkanlah berzikir dan berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas ketika beliau melakukan tawaf mengelilingi Kaabah, maka bacaan yang diulang-ulang oleh Rasulullah bermula daripada sudut Hajarul Aswad ialah dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah zikir yang dibaca oleh Rasulullah ketika sampai di rukun Yamani. Rasulullah membaca Allahumma ini ataupun kalau kita ramai kita baca Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Beberapa kali. Di sini, di sudut Yaman ini ada 70
para malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengaminkan setiap doa yang dibaca oleh sesiapa yang melaluinya. Maka sayugialah kita tidak melupai untuk membaca. Setidak-tidaknya kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ataupun ditambah wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Kalau panjang sikit, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Bacalah berulang-ulang sehingga kita sampai kembali ke sujud Hajarul Aswad dan kita beristilam, lambai tangan ke Hajarul Aswad dan kita mengucuk dan terus berjalan melangkah mengelilingi Kaabah dengan menjaga syarat-syarat sah tawaf. Maka kita berada pada postingan yang kedua. Begitulah kita melakukan pusingan-pusingan dengan sempurna. Yakin 7 pusingan kita keluar, maka selesailah rukun yang kedua, iaitu tawaf. Maka insyaAllah rukun-rukun yang lain akan saya sentuh dalam siri-siri yang akan datang. Tuan-tuan yang diperlukan sekalian, berhubung dengan masalah tawaf ini, mestilah suci daripada hadas. Mestilah kita dalam keadaan berwuduk, ada air sembahyang. Maka suka saya sentuh di sini masalah wuduk semasa di tanah suci. Hukum asal bersentuhan lelaki dengan perempuan yang halal nikah tanpa lapik batal wuduk. Ini adalah permasalahan yang menjadi isu di tanah haram. Masalah batal wuduk. Sekali lagi saya ulang, mengikut mazhab Syafi'i kitanya, bersentuhan lelaki dengan perempuan yang halal nikah tanpa lapik maka batal wuduk. Tetapi ketika kita menunaikan haji atau umrah, ada rukhsahnya. Yang bermaksud ada keringanan yang Allah berikan kepada umat Islam dalam melaksanakan perintah Allah di saat-saat darurah, masyaqqah atau hajah. Saya ulang, dalam bab batal wuduk ini ada kemudahan, keringanan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Islam dalam melaksanakan perintah Allah di saat-saat darurah, masyaqqah atau hajah. Azimah, yakni selain daripada rukhsah ada azimah, yang ini bermaksud sesuatu kemestian melaksanakan perintah Allah dalam keadaan apa sekalipun. Selepas kita berniat umrah, maka kita wajib untuk menunaikan rukun yang kedua, iaitu tawaf. Dalam keadaan ini ada azimah, ada kemestian, sesuatu kemestian yang mesti kita laksanakan perintah Allah dalam apa jua keadaan sekalipun. Dalam hal ini menjadi kewajipan berwuduk semasa tawaf dan juga solat. Jadi masalah
bersentuhan lelaki dan perempuan yang halal nikah tanpa lapik batal wuduk satu perkara yang sukar untuk dielakkan ketika kita menunaikan umrah ataupun haji, sama ada di hotel, di perjalanan, di dalam bas, di dalam Masjidil Haram, ketika tawaf dan sebagainya. Oleh itu, kita boleh beralih dari pandangan Syafi'i masyhur kepada pendapat Syafi'i yang marjuh. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kita tidak taklid pada mazhab yang lain. Kita boleh beralih dari pendapat Syafi'i masyhur, iaitu masyhurnya bersentuhan lelaki dengan perempuan yang halal nikah tanpa lapik, maka batal wuduknya. Itu pendapat yang masyhur. Tetapi kita boleh berpindah kepada pendapat Syafi'i juga, pendapat yang marjuh, iaitu tidak batal wuduk jika berlaku persentuhan lelaki dan perempuan tanpa syahwat dalam masyaqqah dan haraj seperti kesesakan di tempat tawaf dan selainnya. Maka dalam keadaan begini, kita ambillah pandangan pendapat Syafi'i yang marjuh, iaitu tidak batal. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pendapat beralih kepada pendapat Syafi'i yang marjuh ini tidak batal bila berlaku persentuhan lelaki dengan perempuan yang halal nikah tanpa lapik batal wuduk. Pendapat ini diguna pakai ketika mana? Itulah ketika yang pertamanya bermula keluar dari bangunan penginapan kita, hotel, seterusnya hingga ketika di dalam Masjidil Haram atau dalam Masjid Nabawi. Yang kedua, ketika berada dalam keadaan masyaqqah seperti menaiki pesawat atau menaiki bas sepanjang tempoh mengerjakan haji atau umrah sahaja. Pendapat ini sah diguna pakai untuk tawaf dan sebagainya. Selain wuduk tidak terbatal mengikut mazhab Syafi'i, contohnya seperti keluar angin daripada kubur atau dubur. Saya sah diguna pakai untuk tawaf dan sebagainya, selagi wuduk tidak terbatal mengikut mazhab Syafi'i. Contohnya keluar angin daripada kubur ataupun dubur. Maka pada masa itu barulah batal wuduk. Sekadar bersentuhan lelaki dengan perempuan yang halal nikah tanpa lapik, maka pendapat yang kedua Syafi'i yang marjuh tidak batal. Sekali lagi, bukan sekadar tawaf, kita nak solat di dalam masjid ketika kita dalam keadaan mengerjakan umrah, maka tidak batal wuduk. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian dapat memahaminya dan dapat melaksanakan ibadah tawaf dan lain ketika umrah dengan yakin, dengan faham. Peringatan seterusnya, perhatian yang mesti diberi oleh para jemaah. Saya ulang sekali lagi, dalam masalah najis, sebab syarat sah tawaf hendaklah suci daripada najis, sama ada pada pakaian, pada tempat, pada badan dan pada apa saja yang bersama dengan kita.
Dengan sebab itu, selipar yang dibawa bersama semasa tawaf, pastikan tidak ada najis di tapaknya. Sebab ketika kita berjalan daripada hotel ke masjid, ke dalam Masjidil Haram, kita pakai selipar. Dan mungkin kita terpijak tahi burung, tahi cicak dan najis-najis yang lain. Jadi jika sekiranya kita nak bawa bersama ketika kita solat ataupun tawaf, pastikan selipar kita bersih, suci daripada najis. Yang keduanya, sekali lagi saya ulang, anak-anak kecil yang berlampin ataupun yang tidak, yang kita bawa, yang kita gendong dan kita dukung semasa solat atau tawaf, pastikan tidak ada najis, bersih, suci daripada najis. Jika kita tawaf, maka setiap pusingan hendaklah kita cek, pastikan tidak ada najis pada anak-anak kita, sama ada air kencing ataupun tahi, maka barulah kita boleh meneruskan tawaf. Pastikan pakaian kita tidak bernajis. Kemungkinan ketika kita berhimpun di hadapan hotel, mungkin ada burung-burung yang ada di atas yang berok, mungkin jatuh di atas pakaian kita. Pastikan tidak ada najis. Dan sekali lagi saya ulang, masalah aurat lelaki semasa tawaf. Aurat bagi lelaki adalah antara pusat hingga lutut, mestilah dijaga. Dan sebab itu, pakailah kain ihram sesempurna yang boleh, supaya ketika kita melangkah tidak terselak, terbuka, menampakkan lutut. Jemaah lelaki hendaklah juga menutup anggota bahagian atas tubuhnya sebagai menjaga adab sunat. Menjaga adab, maruah diri. Hanya boleh kita beraktibat mendedahkan bahu kanan sahaja, sunat saja. Iktibat ini adalah ketika dalam keadaan tawaf yang diiringi dengan sa'i sahaja. Beraktibat apabila hendak memulakan tawaf sahaja. Ketika hendak memulakan tawaf sahaja. Kemudian aurat wanita semasa tawaf pula. Yang pertama, had aurat ke seluruh badan kecuali muka dan dua tapak tangan. Yang kedua, mestilah berhati-hati dengan perkara ini bagi jemaah perempuan semasa tawaf. Yang pertamanya bawah dagu. Bawah dagu pastikan menutup keseluruhan kawasan mukanya. Pergelangan tangan hendaklah dipakai sarung, mana ketika dia beristilam, jika dia tidak pakai macam ni, maka nampak auratnya. Maka batal tawaf tu mestilah dia pakai sentiasa kemas, angkat apa dan sebagainya, dan seakan pakai kad lah, pakai sarung tangan, tapi tidak menutup kedua tapak tangan. Mesti dijaga anak rambut di muka ni. Anak-anak rambut dia keluar ketika nak masuk, pastikan sesama jemaah perempuan itu ataupun pergilah ke hadapan cermin, pastikan betul-betul rambut, anak-anak rambut tidak kenampakan. Dan stocking yang dipakai oleh jemaah wanita mestilah stocking yang tebal, jangan nipis yang menampakkan warna kulit. Mestilah stocking yang tebal. Anak rambut di kawasan telinga, berhati-hati. Anak rambut di kawasan telinga, biasanya yang ni lah, mudah keluar pergi perempuan.
Dan seterusnya, bagi yang memakai kacamata, dah berhati-hati ketika dia menyidik kuku terkeluar anak-anak rambut. Bagi aurat perempuan ini tidak sahaja semasa tawaf, tetapi sepanjang masa, seperti hukum biasa yang kita pelajari. InsyaAllah, dengan sedikit penerangan yang diberikan ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita semua dapat menyempurnakan rukun yang kedua daripada rukun umrah ini, iaitu tawaf, dengan sempurna, yakin dan sempurna, dan diterima oleh Allah. Setelah selesai tawaf yang ketujuh, kita pergilah ke mana-mana bahagian yang jauh daripada kawasan jemaah-jemaah tawaf untuk kita menunaikan solat sunat tawaf 2 rakaat dan seterusnya. Sedikit doa dan kita meminum air zam-zam. Sunat kita meminum air zam-zam dengan kita menengok dengan membaca Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. Lalu kita menghadap Kaabah dan meneguk 3 teguk, sama ada sambil berdiri atau sambil duduk. Dan barulah kita meneruskan perjalanan kita menuju ke Bukit Safar untuk kita menunaikan rukun yang ketiga, iaitu bersa'i 7 pusingan daripada Safa ke Marwah dan Marwah ke Safa dan Safa ke Marwah 7 pusingan. InsyaAllah perkara ini, perbincangan mengenai saya ini akan saya sentuh pada siri-siri berikutnya. Wallahu a'lam. Segala yang baik itu daripada Allah, segala kelemahan itu merupakan kelemahan diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.